Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim. Hari ini saya nak share mengenai Syiah dan perkahwinan mut'ah. Baiklah, bagi orang yang tidak tahu dan tidak berfikir, mereka akan sangka bahawa Syiah itu sebenarnya adalah sama dengan Islam yang sebenarnya. Cuma berbeza sama ada Aswaja atau Wahabi. Dan kedua kumpulan ini masih lagi sebenarnya berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Syiah ini lebih tepat kita panggil sebagai ajaran yang berbahaya. Hidup dengan nama Islam dan berpakaian alim, tapi sebaliknya perilaku mereka seperti orang kafir yang tidak beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh yang amat ketara sekali, rukun iman yang ada di dalam Islam dengan rukun iman yang ada pada Syiah adalah sangat jauh berbeza. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, rukun iman itu ada 6. Dalam hadis juga disebutkan ada 6, iaitu ketika hadis Nabi SAW, fa'atahu Jibril faqala mal iman. Nabi SAW menjawab, qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada hari kiamat, dan terakhir kita beriman kepada qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Syiah berbeza rukun iman yang mereka percayai dengan rukun iman Islam. Yang sebenarnya inilah rukun iman Syiah yang diajarkan oleh imam mereka, dan mereka wajib untuk beriktikad dengan usuluddin khamsah. Yang pertama at-tauhid, yang kedua wal-adl, yang ketiga wal-nubuwah, keempat wal-imamah, yang kelima wal-ma'ad. Maksudnya prinsip dalam agama ada 5: tauhid, kepercayaan, keadilan, kenabian, dan imamah, dan juga ma'ad. Jadi sangatlah jelas perbezaan antara rukun iman Syiah dan juga rukun iman Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka tidak meletakkan kepercayaan kepada malaikat dan menambah dengan percaya kepada imam-imam mereka. Jadi antara Syiah dan Islam adalah dua perkara yang berbeza yang sangat-sangat ketara. Meskipun mereka mengaku sebagai Islam, tapi ia tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, termasuklah dalam rukun Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam rukun Islam adalah Buniyal Islam ala khamsin: syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa abduhu wa rasuluh wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Islam didirikan dengan 5 rukun. Yang pertama, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Keduanya mendirikan solat, ketiganya membayar zakat, keempat menunaikan haji, dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan dalam Syiah, menurut Imam Syiah, rukun Syiah 5. Buniyal Islam ala khamsin, kata imam mereka, Buniyal Islam ala khamsin: ala salat wal zakah wal saum wal hajj wal wilayah. Rukun Islam Syiah didirikan atas 5 perkara, itu solat, zakat, puasa, haji, dan wilayah. Mereka tidak mewajibkan syahadah, dan menurut imam besar Syiah, al-wilayah, kepimpinan adalah wajib ada sebab ia adalah perkara asas dalam agama itu. Al-wilayah yang membawa maksud kepimpinan dalam Syiah, bahkan kepimpinan yang adalah satu hal yang paling utama dalam ajaran Syiah. Dan ini tentulah sangat bercanggah dan jauh menyimpang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, ajaran Syiah juga mengajarkan nikah mut'ah ataupun nikah kontrak bagi pengikut ajaran Syiah. Pernikahan itu seperti makan, bebas untuk memilih makanan apa yang ia sukai dan bebas untuk memilih pasangan siapa yang ia hendak nikahi, sebab menganjurkan sifat kemanusiaan yang punya nafsu. Jadi bagi Syiah, nikah mut'ah itu adalah satu kemudahan dan kesenangan yang menyalurkan nafsu mereka kepada siapa sahaja yang mereka inginkan mengikut lawan jenisnya. Mereka boleh menikmati kecantikan wanita manapun dengan nikah mut'ah dalam jangka waktu yang boleh ditentukan bila-bila sahaja. Nak 1 jam boleh, 2 jam boleh, sehari boleh, 3 hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh, ataupun setahun, mengikut kehendak dan keselesaan mereka. Ia bergantung dengan keputusan akad yang mereka telah persetujui
dengan wanita yang mereka nikahi mut'ah tadi. Jadi kalau bosan dengan wanita ini, mereka boleh ganti dengan wanita yang lain. Bosan cari lain, bosan tukar lain, sampailah mereka puas. Dan nikah mut'ah juga adalah ajaran Syiah yang sebenarnya menjadi tarikan kepada mereka, yakni ingin bebas memuaskan nafsu kambing mereka. Dan bagi orang yang tidak mengenal agama dengan baik, mereka akan cepat terjebak, senang terjebak. Kerana nikah mut'ah adalah satu keseronokan yang besar bagi ajaran ini. Asalkan anda mempunyai wang untuk dijadikan mahar, maka anda bebas untuk memilih siapa sahaja wanita yang anda inginkan, yang cantik ataupun sebagainya. Dan anda bebas juga untuk memilih waktu dan tempo untuk melakukan nikah mut'ah tersebut. Bahkan mudahnya nikah mut'ah Syiah ini, imam-imam Syiah membenarkan akad nikah untuk 100 orang. Ingat ya, 100 orang. Bukan hanya 4 orang sahaja dalam satu masa, tetapi 100 orang boleh dinikahi mut'ah. Na'udzubillah. Sedangkan dalam Islam hanya membenarkan maksimum untuk menikahi perempuan adalah 4 orang sahaja dalam satu masa, dan lelaki pun kena berlaku adil. Sedangkan di Syiah tidak ada batasnya nikah mut'ah. Maka wanita-wanita di Syiah banyak yang menyediakan perkhidmatan nikah mut'ah kepada lelaki-lelaki dan pelancong-pelancong luar yang datang ke negara mereka, supaya mereka tertarik dengan ajaran Syiah dan mengikuti ajaran Syiah. Maka boleh disifatkan nikah mut'ah ini adalah satu pelacuran atas nama agama, kerana imam besar mereka membenarkan nikah mut'ah tanpa ada wali, tanpa ada saksi, dan boleh melakukan hubungan bersama sekali, 2 kali dan sebagainya. Selepas itu mereka bukan suami isteri lagi, sebagaimana sesuai dengan kesepakatan mereka. Kerana pada asasnya nikah mut'ah itu dibina atas dasar suka sama suka, senang sama senang, sama-sama puas, sama-sama beruntung. Lelaki dapat kepuasan, wanita dapat mahar wang. Maka adakah layak mut'ah ini disebut sebagai pernikahan? Tidak sama sekali. Perilaku ini bahkan layak disebut sebagai pelacuran. Bagi orang Islam, perilaku ini adalah dosa dan menjijikkan, sebab tidak ada bezanya dengan pelacuran. Tetapi bagi Syiah, perilaku ini adalah satu pahala yang sangat besar, dan siapa yang melakukan nikah mut'ah akan mendapat ganjaran yang besar di akhirat nanti. Kata imam besar mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab mereka, jika kerana mengharapkan pahala daripada Allah dan tidak menyelisihi wanita itu, maka setiap lelaki yang bermut'ah berbicara dengan perempuan mut'ah, maka pasti Allah menuliskan kebaikan sebagai balasannya. Setiap dia mengulurkan tangannya pada wanita itu, pasti diberi pahala sebagai balasannya. Jika menggaulunya, iaitu bersama, pasti Allah mengampuni sebuah dosa sebagai balasannya. Jika dia mandi, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak jumlah rambut yang dialiri oleh air ketika sedang mandi. Kata imam mereka, cuba sahabat bayangkan, inilah ajaran yang diajarkan oleh Syiah untuk penganutnya. Siapa yang tidak mahu dan tidak tertarik kan dengan Syiah dan habuan kebebasannya? Pasti ada. Sedangkan ajaran PMYT, itu perjalanan mimpi yang terakhir, pun ada pengikutnya. Ibu Yati pun ada pengikutnya. Ini kan pula Syiah yang berkembang pesat dan mempunyai jutaan pengikut di seluruh dunia, di seluruh negara, termasuklah di Malaysia dan Indonesia. Carilah ilmu dengan sebaiknya. Biasanya orang yang jahil ni mudah tertarik dengan perbuatan yang mendahulukan nafsu. Marilah sama-sama kita berdoa. Saya dan sahabat semua doakan, moga Allah tunjukkan dan tetapkan kita dalam ajaran Islam yang sebenarnya. Moga Allah jauhkan kita daripada berbagai ajaran fitnah dan fahaman yang menyimpang daripada Islam. Moga Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.